على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur kehadrat Allah karena sampai ke saat ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk hidup dan diberi peluang untuk sama-sama hadir pada malam ini untuk membincangkan tafsirul Quran. InsyaAllah kita masih lagi dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Demikianlah sumpah bagi orang yang berakal. Tidakkah engkau, wahai Muhammad, memerhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yakni ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah didirikan seperti itu di lain-lain negeri, dan terhadap kaum Samud yang memotong atau memahat batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, yakni bangunan yang besar, yang bermaharaja lela di bumi di dalam negeri. Lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan paluan azab kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka berkenaan manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, lantas mereka berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepada mereka, lalu mereka berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim, dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan
yang halal dengan yang haram. Dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan, sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, yakni berlaga-laga hancur, maka datanglah Tuhanmu serta malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku kali ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menyeksa seperti azabnya Allah yang maha adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredai. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Seperti yang kita ulang selalu, surah yang turun di Makkah, surah ini surah Makkiyah. Surah yang turun di Makkah hanya membicarakan satu saja tajuk besar, iaitu tentang tauhid. Dalam ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan nada sumpah bagaimana tindakannya terhadap manusia yang diberi nikmat yang berbagai-bagai, akhirnya mereka menggunakan nikmat itu untuk melawan dan menentang hukum Allah. Antara yang ditonjolkan di sini ialah kaum yang diberi kuasa. Lalu mereka menyalahgunakan kuasa mereka menjadi taghut, yakni melampaui batas. Lalu Allah menghukum mereka dengan azab yang sangat pedih. Alhamdulillah, kita hari itu sampai ke ayat yang ke-12. Yang ke-13 ya. 12 ya. Sifat orang yang melampaui batas ni dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fasabba'a fa'aktsaru fihal fasad. Lalu mereka melakukan kerosakan yang sangat dahsyat di atas muka bumi. Dan ini jelas kalau kita lihat pada sejarah kehidupan manusia dan sejarah tamadun yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tidak bukan ialah kerana sifat mereka yang telah melampaui batas. Kalau kita baca tafsir surah Quraisy, ila fi Quraisy, kita akan jumpa keterangan tafsir di zaman Ratu Balqis. Yaman adalah sebuah negara subuh. Tanahnya penuh dengan kehijauan. Digambarkan dalam kitab tafsir, perjalanan di antara Yaman ke Mekah penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan ladang-ladang kurma yang sangat mewah. Jadi oleh kerana kemewahan itu menyebabkan manusia lupa, dan kemewahan suburnya tanah-tanah pertanian di Yaman ketika itu adalah disebabkan oleh satu empangan yang dibina oleh kerajaan Ma'arib, yakni kerajaan Ratu Balqis yang dikenal sebagai empangan Ma'arib. Hari ini masih ada lagi kesan empangan tu ya. Dan oleh kerana dah melampau, dah senang, dah mewah, lalu berlakulah perbuatan-perbuatan mungkar yang berleluasa, khususnya bagi orang-orang yang berkuasa. Lalu Allah memerintahkan malaikat merobohkan empangan Ma'arib. Runtuh kerajaan Balqis di Yaman ya. Dan akhirnya oleh kerana pertukaran geologi alam, Yaman dan semenanjung tanah Arab bertukar jadi gurun. Yang asal dia adalah tanah hijau, bumi hijau ya. Dan Nabi SAW mengkisahkan tentang kejadian apa yang menimpa
kaum Sabak, yakni di Himyar, yakni kerajaan Ratu Balqis hancur setelah menghijau dan subur, maka pusingan sejarah ini akan berlaku semula. Nabi menyebut tidak akan berlaku kiamat, melainkan tanah Arab akan bertukar menjadi anhar, murujan wa anhara, yakni bumi Arab akan bertukar menjadi hijau dan akan terbit sungai-sungai. Ya. Dan diberitakan dalam sirah, bagaimana dalam sejarah, bagaimana di tanah Arab itu sendiri banyak peninggalan tamadun-tamadun lama. Antaranya yang disebut oleh surah ini iaitu Iram, Iramadatil Imad. Iram, kaum Samud, kaum Nabi Saleh yang telah dihancurkan oleh Allah kerana perbuatan melampaui batas. Kaum Ad, kaum Samud, antara peninggalan kesan-kesan sejarah lama yang telah membina satu tamadun besar yang disebut dan diakui oleh Allah Ta'ala. Tamadun ini lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana ketika itu tidak ada tamadun yang paling hebat di dunia melainkan tamadun yang dihasilkan oleh kaum Samud. Dan tamadun kaum Samud ni kawasannya ialah di utara Madinah. Sebab Madinah naik ke utara lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam akan sampai di tempat yang peninggalan kaum Ad, kesan yang masih ada. Hari ini dikenal sebagai Al-Ula. Dan ke atas sedikit lagi, lebih kurang 2 ke 3 jam akan sampai ke Tabuk. Itu kisah yang ada dalam sejarah bagaimana peninggalan kerajaan kaum Ad yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah putaran tamadun sejarah manusia, sejarah kebendaan yang dihasilkan oleh manusia. Apabila jauh lari daripada tauhid, maka lahirlah kerosakan. Kerosakan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'akthiru fihal fasad. Maka berkembang biaklah kerosakan yang berlaku di zaman itu. Baik. Ini kita sambung ayat yang ke-13. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Lalu Allah tidak teragak-agak untuk menurunkan azab kepada mereka. Lalu Allah tidak teragak-agak untuk menurunkan kepada mereka paluan azab yang dahsyat. Ya. Antara azab yang turun ialah tempikan ataupun goncangan, ledakan suara bagai halilintar. Pada zaman itulah suara tempikan macam halilintar tu daripada malaikat, dia bagaikan angin yang masuk di dubur, keluar di kepala, putus kepala, jatuh. Habis ya. Satu kaum habis. Allah rakamkan dalam surah ini, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah menurunkan paluan azab. Ya, sawta azab ni tuan-tuan, paluan. Dari segi bahasa tu pun menunjukkan bagaimana dahsyatnya azab tu. Ya. Paluan kan. Kalau kita pukul kepala orang dengan palu kepala orang, sama tak? Lebih kurang kan? Dipalu kan? Dipalu genang. Kan? Macam itulah lebih kurang. Hancur tamadun Iram, Imad dan juga kaum Samud. Walaupun ancaman ini dinyatakan berlaku kepada kaum yang telah lalu, tetapi pengajaran ancaman daripada Allah dalam Al-Quran ini diambil pengajaran bi'umumil lafzi wala bi khususis sabab. Cerita tentang kaum Ad, kaum Samud. Itu secara khusus cerita. Tapi pengajaran dia umum untuk umat Muhammad seluruhnya sampai hari kiamat.
Ya. Walaupun kisah ni kisah kaum dahulu, tetapi pengajaran ni, iktibar ni adalah untuk umat Muhammad, untuk umat Muhammad. Ya. Sebarang perbuatan, mengulangi perbuatan-perbuatan jahat, mungkar dan melampaui batas umat dahulu, sekiranya diulangi oleh umat ini, nescaya Allah akan ajar dengan turunnya azab dan kacau bilau dan seumpamanya. Dan ini jugalah yang berlaku dalam sejarah kerajaan Fir'aun laknatullahi alaih. Yang mana dia berkuasa mutlak pada zaman itu sehingga dia mengaku jadi Tuhan dan mengeluarkan hukum dan undang-undang ataupun akta membunuh anak-anak lelaki yang lahir di zaman itu, yang mana anak lelaki daripada Bani Israel. Fir'aun daripada bangsa Qibti. Qibti akhirnya berlalu zaman, Qibti ni akhirnya jadi Kristian Koptik. Kristian Koptik ni adalah Kristian Ortodok. Kristian Ortodok ni sama ada di Mesir ataupun di Greece. Itu Kristian Ortodok, kalau tak silap. Dan di sebelah Rusia banyak Kristian Koptik, Kristian Ortodok. Ya. Dan Turki adalah salah satu pangkalan Kristian Ortodok sebelum dia dijajah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Antara kejahatan Fir'aun ialah melampaui batas, mencipta undang-undang atau akta membunuh setiap kelahiran anak lelaki Bani Israel, yakni rakyat Mesir. Sebab ahli nujum meramalkan akan lahir seorang anak laki-laki di kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Dulu penasihat Fir'aun ni hebat ya. Ni orang keliling Fir'aun ni, keliling kelalang dia. Di kalangan ahli nujum ya. Ahli nujum ni sekarang ni senet lah kot. Ya. Senet kan? Kita kalau senet dia panggil apa? Ahli negara apa? Dewan Negara. Lebih kurang macam itulah kan. Dan kumpulan ahli sihir Fir'aun ni, dia kumpulan, grup, dia bukan seorang. Ramai. Ya. Itu kalau dari segi pangkat, isu semua Tan Sri semua tu. Ya. Hebat dia orang ni ya. Mereka beritahu kepada Fir'aun akan lahir di kalangan Bani Israel seorang anak laki-laki yang akan membesar dan akan mengambil alih pemerintahan tuanku. Mana tak comel kawan? Orang atas dunia yang paling takut ialah hilang kuasa. Kita tengok hari ni kan, bila timbul isu-isu mahkamah, macam cacing kono kepanihan. Sebab apa? Akan hilang segala-galanya setelah diputuskan oleh undang-undang ataupun mahkamah. Ini yang berlaku kepada Fir'aun. Bila dia dengar ramalan daripada ahli nujum, terus keluarkan akta, bunuh setiap kelahiran anak-anak lelaki di kalangan Bani Israel. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, fa'aksaru fihal fasad. Dia buat kerosakan. Untuk mempertahankan kuasa dia buat undang-undang yang pelik supaya kuasa dia kekal. Dia lupa al-baqa huwallah, yang kekal hanya Allah. Kau bersilat atas dunia ni macam mana nak kekal, kau akan tetap binasa. Tetap akan dikelucihkan oleh Allah Taala ya. Jangan ubah. Kamu tidak kekal ya. Fa'aksaru fihal fasad. Dia buat undang-undang yang merosakkan manusia kan. Termasuklah yang dibunuhnya ialah
first lady masa tu, yakni Asyiyah, isteri kepada Fir'aun. Ya. Isteri pada Fir'aun pun tak selamat. Sebab akta tu dah keluar. Dia didapati beriman kepada Fir'aun. Lalu dia ditangkap dan diazab. Diikat pada 4 pancang kayu. Diazab sampai mati. Ya. Allahu Akbar. Itu di antara gambaran perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh kuasa-kuasa dulu. Yang ini antaranya di kalangan yang dilakukan oleh Fir'aun la'natullahi alaih. Buat jahat ni Allah tak tahu kah? Ini persoalan tauhid di sini. Kau buat jahat, kau buat dosa, kau makan riba, kau langgar benda yang haram, kau makan rasuah, kau salah guna kuasa. Allah tak nampak kau. Allah tak tahu kau, hati kau baca macam mana. Kau buat kerja yang ditegah ni, kau tak nampak kau, tak faham kau. Allah Ta'ala rakam kerja kau ni, catit. Kau den lah, kan? Kau 9 kan? Kau den lah, nijam den kuasa. Kuasa tu jadi Tuhan. Ni taut ni. Kuasa tu disembah, dipatuhi, ditaati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah. Antara tadi lah, bunuh anak lelaki. Semata-mata untuk mempertahankan kerajaan dan kuasa. Allah Ta'ala sebut, Inna rabbaka labil mirsad. Kalau tompek anak bulan tu panggil marsad. Ya? Tompek tengok anak bulan. Ya? Mirsad ni perhati detail satu per satu. Cuma untung umat Muhammad ni, Nabi minta, ya Allah, kau jangan hancurkan umatku ini seperti mana kaum Samud. Itu untungnya umat Muhammad ni. Ya. Walaula an kataballahu alaihimul jala. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'azzabhum fid dunya. Contoh dia dalam surah Hasy. Ya, Allah janji, kalaulah bukan kerana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka akan dihancurkan di atas muka bumi ini. Tapi umat Muhammad ni untung dia delay. Bori-bori bala, tapi tak hancur macam kaum terdahulu. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau di sebelah Ula tu tempat kaum Samud ni, bangunan batu tu masih banyak lagi. Bangunan-bangunan penempatan dalam bukit-bukit batu yang ditobok tu masih banyak kekal lagi. Yang di bawah-bawah pun masih kekal lagi. Tapi orang ada tak ada. Hancur, sehancur-hancur manusia. Cubalah bayangkan, angin tiupan masuk di bawah dubur, keluar ke kepala, ke leher, putus kepala. Bergelempangan mayat. Bayangkan tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini yang berlaku di Athens, yang sejarah Pompei tu kan. Pompei tu, itu adalah satu azab Allah Subhanahu wa taala kerana kota Pompei itu adalah kota homoseksual. Orang tak nak kahwin semua perempuan dah. Kahwin sama-sama lelaki. Meledak gunung berapi atas tu, hancur bandar Pompei kan. Dan mayat-mayat jadi batu. Quran sebut lama dah benda ni. Sebagai tindak balas Allah Subhanahu wa taala perbuatan melampau manusia. Jadi soal sonsang ni, soal luar tabi'i ni, soal homoseksual, lesbian ni bukan baru ya. Itu penyakit lama manusia. Bila dia lari daripada tauhid, dia tak kena Allah Taala, datanglah penyakit-penyakit syaitan ni ya. Tapi Greece dia tak sebut benda tu azab Allah Taala. Dia kata malapetaka. Gunung berapi itu meledak, meruntuhkan bandar Pompei. Dan ini yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Fir'aun, khususnya yang kita bicarakan ini kaum Fir'aun. Allah menyebut inna rabbaka labil mirsad. Itu cerita pasal pemerintah yang zalim, termasuklah yang bawah ni. Fir'aun, Perdana Menteri, Exco, wakil rakyat dan pengundi. Sama lah tu. Tak terlepas ya. Walaupun di sini dia cerita pasal kuasa-kuasa pemerintah,
terlibatlah sekali sama ada pemerintah ataupun rakyat yang diperintah. Jaga elok-elok ragam perangai itu. Jangan buat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Ya. Sebab prinsipnya Nabi kata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Iman yang kita diajar, tak boleh taat kepada manusia sekiranya dia mengajak kepada mungkar. Tak boleh. Ini parti pusaka kita ni, nenek moyang kita punya parti. Tak kisah tu nenek moyang ke apa ke. Sekiranya dasar yang ada di situ bercanggah dengan hukum Allah, tinggalkan. Tak boleh patuh, tak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh. Ini persoalan iman tuan-tuan ya. Dia soalan iman ni dalam hati. Itu sebab bila Asyah ditangkap dan diseksa oleh Fir'aun. Tengok tuan-tuan. Allahu Akbar. Quran gambarkan keyakinan First Lady ketika itu. Yang ini isteri Fir'aun. Setelah dia rahsia bocor, dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia menyembah Allah, bukan menyembah Fir'aun. Kita tengok tuan-tuan. Dalam keadaan terikat, diseksa hari-hari. Lalu Nabi Musa melintas dan melihat keadaan Asyah yang terikat, lemah. Lalu Allah sebut rakam peristiwa ni, kekuatan iman seorang wanita dalam mempertahankan keyakinannya berdepan dengan kerakusan kuasa Sultan Fir'aun. Ya? Dia tak akur. Dia lawan dan dia hanya mengiktiraf la ilaha illallah. Apa Quran rakam? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumiz zalimin. Tahrim ayat 11. Tengok tuan-tuan Ni hakikat gambaran iman seorang yang benar-benar faham siapa yang dia sembah, siapa yang dia taati atas dunia ni, apa harga yang dia kena bayar. Boleh ke tidak ditukar ganti dengan dunia ni? Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Seperti mana kisah isteri Fir'aun, yakni Asyah. Ketika dia berkata dalam keadaan terikat, Rabbi ibnili 'indaka baitan, ya Allah, berilah aku kedudukan yang tinggi di sisimu. Harap ganjaran Allah Ta'ala. Bukan harap pingat, bukan harap projek ya. Ya. Ni harap pingat, harap projek ni hancur ni. Ya. Sekarang hutang negara berapa? 1.5 trilion. Mana nak? Tak tahu. Mana orang bank tak tahu. Hutang negara sekarang 1.5 trilion. Siapa nak bayar ni? Beberapa orang tokoh, menteri dan Perdana Menteri yang terdahulu telah songlap duit, sama ada di Bank of Israel, di Israel, ataupun bank yang Virgin British, ataupun di Switzerland, termasuklah ni. Ya, ini maksud perbuatan melampau ni. Dia berkuasa, dia curi duit. Dia bina empire kekuatan ekonomi dia. Kan? Lepas tu dia belagak jadi orang kaya. Ini samalah kisah orang kuat Fir'aun, yakni Haman. Ya. Haman ni Perdana Menteri. Menteri Keuangan dia Qarun. Haman dan Qarun bila Fir'aun tanya, apa pendapat kamu? Musa dengan aku, siapa yang betul? Siapa yang berada di jalan benar? Kalib Haman dan Qarun. Kang, kalau kata Musa betul kang, habis projek. Habis terbalik. Kalau ngaku kang, dia besar, dia berkuasa, dia yang betul, selamatlah. Akhirnya ambil sikap memilih tuankulah yang benar. Musa sesat. Frame macam ni tuan-tuan, dia berlaku sepanjang zaman. Sebab
kepentingan. Dia jadi pengikut, jadi baluci, jadi supporter, jadi pengundi kerana mempertahankan hakikat ini. Dan ini termasuk dalam perbuatan melampaui batas. Fa'aksiru fihal fasad. Kaki tangan kerajaan yang terlibat dengan rasuah. Ini suatu petanda bala bagi negara tersebut sebab segala-gala perkara yang diputuskan berkaitan dengan sistem yang ada dalam kerajaan akan dibeli dengan duit. Projek 1 juta. Buat sistem payung. Dapat ke orang yang pegang payung atas 500,000. Tinggal 500,000. Spek projek 700,000. 500,000 dah kena sobat. Turun 500,000. Kek orang kedua pula sistem payung. Ambil 100,000. Dah tinggal 400. Turun lagi stage ketiga. Ambil lagi 100. Tinggal 300. Spek projek tu 700,000. Bajet ada cuma 300,000. Buat rumah mampu orang kalau empat ke atap. Sebab spek tak ikut. Ini fa'aksiru fihal fasad. Itu maksud dia. Maka bertebaranlah, berleluasalah kerosakan, yakni insan dari segi kualiti dan kerosakan sistem. Ini Quran attack benda jenis ni ya. Antara bekas Menteri Keuangan yang didapati hartanya di luar ialah 300 bilion dolar. Hartanya di luar. Banyak banding 300 dolar. 300 bilion dolar. Allah kan. Kalau buat balik lah, surau ni tak macam ni, orang mana dah? 2 tingkat banding. Ya. Tapi duit kena kobeh kan. Masa bila dia buat? Ketika dia berkuasa. Ni relate ayat ni. Fa'aksaru fihal fasad. Dia buat kerosakan dalam sistem, dia berleluar. Termasuklah Dr. Mahathir. Itu sebab masing-masing sekarang ni macam cacing, kono goreng, kepanihan. Kan? Keluar istilah kes-kes terpilih. Kau masuk kau buat jahat, kau mencuri, kau tak fikir benda tu terpilih. Dah kono dakwa, kau nak backup kau kata kes terpilih. Tunjuklah bengong tu. Gah tu lawanlah sistem. Kan? Tegakkan spirit rule of law. Kan? Ni kena baca ni kan. Baca Quran tu orang mati lah. Tu sebab tak pakai Quran. Bila nak mati cari ada Quran tak? Ada atas tiang berabuk kan. Itulah dalaman ni. Sikap kita ke Quran. Quran ni kena baca, kena rujuk, kena tengok, faham, tadabbur. Baca kat orang mati. Ya dia masuk syurga. Ni yang hidup tak nak masuk syurga. La ilaha illallah. Sesio hidup ni kan. Itu keadaan yang berlaku. Okey. Kata Syekh Qutb dalam menjelaskan maksud ayat inna rabbaka labil mirsad. Kenapa Allah turunkan bala yang dahsyat-dahsyat ni? Kata Syekh Qutb, kana ilaj huwa tathiru wajhil ard minal fasad. Bala ni fungsi dia, kata Syekh Qutb, adalah sebagai satu proses pembersihan bumi daripada orang jahat. Baru ni Turki kan, melibatkan kawasan utara Syria dan Iraq dan sedikit kawasan Lebanon. Di Turki saja dekat 50,000 mati tuan-tuan. Ya. Kita mintalah ya Allah, janganlah uji kami di tanah Melayu ni, ujian berat ni, kami tak mampu. Kami tak mampu wahai Allah. Walaupun kejahatan orang Melayu ni sebenarnya dah ekstra dah. Ya. Apa yang orang Melayu tak boleh? Pembunuhan politik bersepah. Rasuah, penyakit yang paling besar sekarang. Penyalahgunaan kuasa, itulah barah yang ada sekarang. Kezaliman melebar. Mencuri harta rakyat, itulah isu yang ada sekarang. Kan? Ni tak melampau kan ni? Fa'aksaru fihal fasad.
Quran ni sebut benda ni sebagai iktibar. Tengok kan. Kalau dia memerintah mencuri, kau dia dah nampak dah kes mencuri, jangan pilih dia lari. Apa bangang mana? Macam tu lah Allah nak beritahu. Ni kau pilih dia lari jadi pemerintah. Siapa bangang? Yang milih lah bangang sebenarnya. Allah nak beritahu. Sebab kau pilih dia, fa'aksaru fihal fasad. Habis kerosakan yang berlaku. Kan? Ke atas muka bumi. Inna rabbaka labil mirsad. Allah perhati satu persatu. Tak ada satu catatan pun yang terlepas. Bayangkan tuan-tuan disebut dalam bab tauhid. Ketika titian sirat tuan-tuan. Titian sirat ni halus bagai sehelai rambut. Dia merentangi neraka Jahannam. Sifat orang yang melintas titian sirat ni tuan-tuan, ini kau takutlah orang politik, kau rakyat, kau kena fikir ni. Semua besok akan melintas di sini. Dahsyatnya ketika melintas tu kata Nabi, kita hidup berapa tahun? 70 tahun. Tolak balik 15, tinggal 55 tahun. 55 tahun punya dosa, kita akan buh atas belakang buat meniti. Kita buat nio 2 buah pun tak teraya. Ini himpunan dosa kita selama 45 tahun buh atas belakang buat meniti titian sirat. Tajamnya kata Nabi, titian sirat tu pijak putus kaki. Beban borek atas. Allah. Apa nasib kita? Ni yang mencuri, yang berjahat ni kalau fikir benda ni. Dia akan lalu. Kita semua akan lalu. Jangan kekal dengan perbuatan dosa. Kullukum khatta'un kata Nabi. Semua kamu berdosa. Wa kullu khatta'in at-tawwabun. Pilihan terbaik orang yang berdosa ni ialah taubat. Minta ampun. Kalau curi sampai 1 bilion duit rakyat tu, dia kena taubat, beri ijtihad, masukkan dalam RTM, TV3, TV7, TV Hijrah, ijtihad pegang mic macam mana. Sepanjang saya jadi menteri, saya telah kelepet 1 bilion. Tuan-tuan, ini syarat taubat. Saya minta rakyat halalkanlah duit saya curi itu, dah habis, saya enjoy kat UK. Beli rumah berapa kan? Enjoy. Berat ni. Tak lansai pakai kopiah, janggut panjang, pergi Mekah, duduk Mekah, bulan puasa, sebulan puasa sana. Tak lansai. Bohong. Mongak nama. Memperolok-olokkan Allah Ta'ala. Tak pakai. Kan payah kerja tu. Kita ingat dosa ni, kita Allah Ta'ala ya. Perbuatan jahat, maksiat kita buat melibatkan manusia tu, sebahagian daripada tuntutan taubat. Cari balik. Belum pernah lah kita dengar dalam sejarah dunia ni menteri minta maaf macam tu kan, untuk taubat kan. Ada? Siapa nak muwek, artinya kita akan tersangkut di situ. Itu kalau pemerintah, menteri. Kalau kita ni, antara orang yang akan tersangkut, sebut oleh Nabi ialah a'ilun mutakabbir. Orang yang miskin yang besar kepala, taming, takabur. Biasa takabur ni orang kaya. Orang miskin pun juga jenis macam ni kan. Nabi kata antara mereka yang akan tercolor dalam keadaan di akhirat besok ialah a'ilun mutakabbir. Orang yang miskin tapi sombong. Sombong biasa orang kaya. Orang pokai pun sombong juga kan. Lagaklah. Kamin. Rasa dia hana kan. Rupoi kata orang Johor, orang kulit londi rupoi kan. Orang pokai. Allahu Akbar. Ya. Ayat ni keras tuan-tuan. Untuk ingatkan kita, segala perbuatan dosa dan maksiat kita sebelum mati ni kena declare. Clear kan? Supaya besok tak ada dakwa dakwi. Selesai. Sebab Allah sebut, Inna rabbaka labil mirsad. Kau tak boleh lari dah. Sebab semua catatan dicatat oleh malaikat sebagai bahan bukti. Saksi siapa? Saksi malaikat. 2 orang tu. Dan siapa saksi lagi? Seluruh panca indera. Jadi saksi. Mulut kena sil. Tak boleh kecek. Mulut bau. Bohong banyak. Tutup. Sil. Kan?
mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Nak lagi mana? Semua akan bercakap di hadapan Allah. Di mahkamah mahsyar, tangan yang ambil, mata yang saksi, telinga yang dongak, tangan, kaki yang bergerak ke tempat Allah. Ya Tuan, esailah mari melangkah ke situ. Hari ini beban persaksian tak sampai tahap tu. Kan? Kaki tangan tak payah cakap dah. Esok dia bercakap. Ini persoalan iman. Benda gaib. Kita nak yakin seolah-olah kita nampak perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala. Sampai itu. Ini nama dia ihsan. Asah betul. Kita yakin dan kita percaya. Janganlah buat tu. Joki kita, joki orang, joki orang. Hak kita, hak orang, orang. Kalau ada ambil, terambil dan apa, pulang balik. Sebab apa? Kita yakin kita ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Ini kekuatan iman. Inna rabbaka labil mirsad. Sebab, saya kutub kata, farabbaka rasil lahum. Allah rakam. Wa musajjal li'a'malihim. Dan Allah catit semua perbuatan. Satu. Kemudian inna rabbaka labil mirsad. Maksud dia kata Allah memerhati, mengira dan membuat perhitungan dan wayujazi dan dia beri balasan detail. Dia perhati, dia cek, kemudian dia buat perhitungan jauh mana benda dia besar, kecil, maksiat dan sebagainya. Wayujazi, kemudian baru dia beri balasan. Wafaqa mizanun daqiq, berdasarkan undang-undang peraturan yang sangat detail dan halus. Tak ada orang yang teraniaya. Dan tak ada orang yang akan dizalimi. Dan kita kena ingat, kata Syekh Qutb, Allah Subhanahu wa taala la ya'khudhu bi zawahiril umur. Allah bukan tengok yang lahir semata-mata. Ya? Allah bukan mengambil hukum dan peraturan untuk ambil tindakan, bukan tengok benda yang nyata, yang zahir. Tetapi walakin bihaqaiqil asya'. Dulu yang pompak yang kena hukum bunuh dalam penjara pudu ialah Botak Chin. Ya. Tahun 70-an kan dia orang kerja lelo. Botak Chin ni bagus tuan-tuan dari sudut. Dia mencuri, dia merompak, sebahagian hasil rompakan dia bagi ke orang miskin. Ya. Juru Hadim. Kalau kebaiklah kan salihul a'mal, amal soleh. Memang dia bagi sungguh, peruntukan hasil rompakan bagi ke orang miskin. Dia pergi hantar sendiri, by hand ataupun dia pas ke kawan-kawan. Kan? Itu hakikat. Amal ni nak tengok dari segi hakikat. Hakikat apa? Timbangan mizan syarak. Di segi syarak dinilai tak benda tu amal soleh ataupun benda baik, tak dikira. Sebab apa? Tak ikut syariat. Buat baik daripada harta rompakan. Ambil duit KWSP, ambil KWAP, ambil duit apa amanah pencen. Guna untuk projek rakyat, tapi ada persen, 10%. Itu maksud dia. Ya. Salah guna kuasa. Ini maksud dia. Allah catat. Allah tidak akan menzalimi sesiapa. Itu akan dibentangkan di hadapan mahkamah Allah. Adapun itu perhitungan Allah. Maksud inna rabbaka labil mirsad.
Sedangkan dia kata Syekh Qutb, adapun insan, manusia, fatukhti'u mawazinuh. Manusia ni kadang-kadang betul perhitungan dia, kadang-kadang tak betul. Itu sebab tuan-tuan, dalam syariat, benda yang berlaku tidak ada dalil direct daripada Quran dan hadis, maka kena cari sumber hukum yang bersifat ijtihad. Ijtihad ni satu hukum yang berlaku tapi tak ada dalil Quran dan hadis. Para ulama akan cari dan bincang, ni kedudukan benda ni macam mana ni? Sebab dalil tak ada. Maka keluarlah ijtihad. Ijtihad ni apa? Ulama akan fikir ambil dalil yang sebenar, buat perbandingan, tengok di sini mana duduk hukum ni. Walaupun tak ada dalil Quran dan hadis. Dipanggil ijtihad. Ijtihad ni apa tuan-tuan? Penafsiran agama berdasarkan hukum yang dilakukan oleh otak manusia. Bila penafsiran hukum yang diambil pemahamannya daripada hukum asal Quran dan hadis, kemudian diporah otak manusia untuk memahaminya supaya tak lari daripada makna dalil Quran dan hadis, maka bila guna otak ni, kemungkinan betul dan salah tu sentiasa ada. Itu sebab orang yang mengeluarkan hukum ijtihad ni dipanggil mazannatus shawab. Mazannah ni apa? 90% boleh kata betul lah. Tapi ada ruang 10% tak betul. Itu sebab dalam ijtihad, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Itu menunjukkan hukum yang diporah melalui hasil ijtihad, sebab tak ada dalil daripada Quran dan hadis, ada kemungkinan salah. Betul lebih banyak tapi ada kemungkinan salah. Sebab ijtihad akal manusia ni dia tak maksum seperti Quran dan hadis. Oleh kerana itu, bila sebut manusia ni, dia memutuskan sesuatu, bila tak ada dalil Quran dan hadis, barangkali ada kesilapan. Itu kena akur. Itu kena akur. Itu sebab ijtihad ulama ni berubah di antara zaman ke zaman. Saya dah sebut dulu kat tuan-tuan. Di Malaysia ni, ijtihad ulama-ulama dalam sistem perkahwinan Islam, ada undang-undang di mahkamah syariah, harta sepencarian. Bisa dengar tak? Harta sepencarian. Bukan harta sepencurian. Ajar tak? Harta sepencarian. Ini ijtihad ulama Malaysia. Di negara Arab tak ada undang-undang ni. Tak ada. Kalau tanya Sanun, Arab galing kepala. Hafiz dia kata. Tak. Balas. Tak ada. Sebab ini ijtihad para ulama. Bila berlaku perceraian, contoh dia, di sinilah peranan harta sepencarian. Ada rumah 2 bagi seorang satu. Ada kereta 2 bagi seorang satu. Dengan kuat kuasa mahkamah syariah. Benda ni tak ada dalil dalam Quran dan hadis. Barangkali kebarangkalian salah dalam ijtihad ni ada. Tapi kebarangkalian betul lebih besar. Pakai. Itu sebab Syekh Qutb kata, apa yang diputuskan oleh manusia, dia tidak solid 100% betul. Barangkali ada kesalahan. Dalam ijtihad, betul ijtihad dapat 2 pahala, salah dapat 1. Namun nak kosong tak ada. Sebab benda ni ijtihad, diporah oleh akal manusia berdasarkan dalil daripada Al-Quran. Jadi oleh kerana itu, bila manusia ni, dia berdepan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dah tuan-tuan. Contoh dia hukum faraid. Hukum faraid, hukum yang paling adil. Pernah disangkal oleh tokoh-tokoh daripada Barat. Akhirnya mereka angkat tangan. Betul. Faraid ni hukum yang paling adil. Sebab dia hukum Allah Ta'ala dalam Quran. Bolehlah bertikai. Tapi bila buat pembentangan, buat perbandingan, ternyata dia paling adil daripada sistem-sistem pembagian harta yang lain. Tepat 100%. Nak banding tadi, hukum ijtihad manusia ada ruang kelonggaran. Tapi masih lagi diterima pakai sebagai sumber hukum. Kemudian, begitu juga kata Syekh Qutb, wa tadillu takdiratuhu
wala yara illa az-zawahir. Manusia ni dalam banyak hal dia akan menilai, menghukum, buat R&D berdasarkan benda-benda yang bersifat zahir, yang lahir, yang nampak, ya. Tak pernah kita dengar orang buat R&D, agaknya dari segi apa ni, batin projek ni macam mana? Ada ni? Bank ada fikir tak? Kan? Ada. Bank kita fikir untung je. Kan? Kita punya unjuran tahun ni berapa persen kita dapat keuntungan. Itu bank. Kan? Dia tak ada istilah rugi bank ni. Sebab dia mencari untung. Kan? Apa saja perkiraan manusia dalam ekonomi, dalam undang-undang, dalam masyarakat, dalam politik, dalam negara, perkiraan manusia solid bergantung pada bacaan yang dapat dilihat, dapat disaksikan. Kan? Contoh dia, hak kewarganegaraan. Baru lulus ya, Parlimen. Perempuan Melayu yang duduk di luar negara dapat anak. Sebelum ni anak tu tidak sah jadi rakyat Malaysia. Sekarang undang-undang baru, orang perempuan Malaysia kahwin di England dapat anak, automatically keluarkan surat beranak. Rakyat Malaysia. Makin kenapa tak dapat rakyat? Sekarang boleh rakyat pula. Ini pandangan apa, akal manusia. Berubah. Mungkin lepas 5 tahun kata berubah balik. Sebab berdasarkan kepentingan. Itu maksud dia. Tapi hukum Allah, bila Allah kata labil mirsad, aku teliti, aku tengok, aku hisap, aku hitung, aku kira, kau jangan main. Tak ada satu pun terlepas. Kebarangkalian salah, tak ada. Tepat, perfect, 100%. Kan? Jadi Allah tetapkan apa saja ketentuan dia, buat macam ni jadi 100% berlaku. Buat macam ni, buat macam ni, hancur, 100% akan hancur. Itu maksud inna rabbaka labil mirsad. Ya. Tetapi apabila perkiraan manusia mengambil kira mizanullah, hak dan kehendak serta ruang hukum-hukum Allah di situ, insya-Allah akan selamat apa yang diputuskan oleh manusia. Oleh kerana itu, kecelaruan hidup manusia ni tidak berdasarkan kepada hakikat yang sebenar seperti mana dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup ni. Bila lari daripada dasar iman, rujukan kepada Allah berdasarkan Quran dan hadis, ini akan berlaku. Allah Taala kata, ini bacaan tafsiran manusia dalam hidup ni. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Tengok tuan-tuan, Allah dedahkan bacaan zahir dan bacaan batin manusia ni kerap kali meleset. Contoh antaranya ialah manusia ni bila Allah uji dia. Allah sebut mabtalahu, idza mabtalahu rabbuh, bila Allah uji. Dengan apa? Fa akramahu, Allah muliakan dia dan Allah beri dia nikmat. Nego kaya. Lalu apa bacaan dia? Fa yaqulu rabbi akraman. Allah muliakan aku dengan beri aku rezeki. Allah sebut mabtalah, nikmat yang aku bagi itu sebagai test. Bukan milik yang 100% kau punya. Ini test. Itu sebab Allah guna mabtalahu sebagai bahan uji. Jadi manusia kata, ni joki Dan dah ni. Allah Ta'ala sayang kat Dan dapat joki. Dan jadi orang kaya berduit beringgit kan. Kaya berair, tahun 9 kan. Dia lupa itu sebahagian dari proses ujian Allah kat dia. Nak menguji keimanan dia, harta yang diamanahkan kat kau ni, dari segi tauhid bukan kau punya. Kau hanya trustee, pemegang amanah.
bukan milik kau. Sebab al-mal, malullah. Harta ni, owner dia Allah, bukan kamu. Kamu diberikan lambakan harta, kaya, untuk trustee, sebagai pemegang amanah. Mabtala, sebagai test, ujian, nak tengok kau betul ke kau biul dengan harta ni. Ya, maksud dia. Tapi orang biasa dia akan act dengan harta dia lah. Ya, dia rasa dia somebody, itu maksud tu akraman. Ya, Allah muliakan dia dengan harta, Allah muliakan dia dengan kedudukan, pangkat dan sebagainya. Dia somebody, act lah. Ya, Allah pilih dia jadi orang kaya. Ini bacaan silap. Allah nak beritahu ni. Kalau macam tu bacaan kau, kata yang kau dapat ni silap. Sebab ini test. Test dengan roto ni tuan-tuan payah. Ya. Sebab dalam Islam disebut, bila sebut orang kaya, apa gandingan sifat orang kaya ni? Sombong, angkuh, takabbur, membazir, kan? Itu gandingan sifat orang yang beringit. Itu ujian tadi tu. Dia lupa. Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan, satu jam itu 500,000 regos. Betul lah. Kau apa hal kau nak ambil borek tentang jam aku? Ini jam aku. Duit aku. Itu silap tu. Jaki yang Allah beri kat kau bertimbun-timbun tu, beratus-ratus juta tu, sebahagian daripada tu ada hak umat. Kau kena jana ekonomi ni untuk umat. Ekonomi Islam. Mana kau buang duit ni? Itu persoalan-persoalan yang akan terbit. Lupa. Ya? Dia rasa ni satu kemuliaan. Syaraf. Laisal mas'uliyah. Dia rasa ni satu kemuliaan. Bukan satu beban tanggungjawab. Ya? Allahu Akbar. Rasulullah SAW, tuan-tuan, dia ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan lebih kurang 100 dirham. Ya. Tapi Allah kata kat dia, wa rafa'na laka zikrak. Wahai Muhammad, kau deal dengan perkara macam ni, makam ubudiyah kau, wa rafa'na laka zikrak, kau akan mulia dan aku angkat namamu. Seluruh dunia menyebut nama Muhammad. Dalam sembahyang disebut nama Muhammad. Dalam azan disebut nama Muhammad. Dalam khutbah disebut nama Muhammad. Dalam doa dan pujian disebut nama Muhammad. Wa rafa'na laka zikrak. Seolah-olah Muhammad masih hidup. Dan dia gandingkan lafaz Muhammad itu dengan kalimah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan dia mati dalam keadaan miskin. Di tangannya ada lebih kurang 100 dirham. Datang orang Yahudi minta hutang, habis. Itu Nabi. Maksudnya kita bukan anti-establishment. Bukan anti kemajuan, bukan anti milik material, tak. Tapi kena faham hakikat benda kekayaan, wang dan ringgit ni, kena faham mana letak duduk isu ni. Dalam konteks iman dan dalam konteks kita sebagai seorang Muslim. Jelas benda ni. Sebab Allah Ta'ala kata, aku hitung benda ni dan kamu kena ingat, kamu jangan salah baca. Ini bukan semata-mata Allah pilih kau untuk berpoya-poya atas dunia ni. Ini adalah ujian. Bila kau silap baca, dia punya tanggapan apa? Rabbi akraman, Allah muliakan aku. Siapa kau barang kau mulia? Dengan duit? Dengan pangkat? Siapa nak pastikan benda ni? Quran kata kontrak. Kan? Jangan perasan. Tuan-tuan, salah seorang anak daripada Khalifah Umayyah, setelah kerajaan Bani Umayyah jatuh. Ingat tuan-tuan Ini kisah yang berlaku dalam sejarah. Setelah kerajaan Bani Umayyah jatuh. Bani Umayyah ni tuan-tuan dah sampai sempadan Lyon dekat Perancis. Kerajaan. Besar empire. Bila kerajaan Umayyah jatuh, diambil alih oleh kerajaan Abbasiyah. Satu hari orang temui salah seorang anak khalifah jadi peminta sedekah di kota Baghdad.
Kekayaan, kekuasaan ibu bapa bukan jaminan untuk generasi bawah tu selamat. Yang selamatkan boleh joki, boleh hidup, boleh nikmat Allah Ta'ala. Jangan salah baca. Anak khalifah tuan-tuan. Empire dia sampai ke sempadan Eropah. Kerajaan dia. Mustahil jadi peminta sedekah. Itu yang berlaku. Jangan salah baca. Cuba bayangkan tuan-tuan. Di pinggir-pinggir jalan Baghdad dia minta sedekah untuk hidup. Padahal anak khalifah. Kita nak tinggalkan anak cucu atas asas apa kita tinggalkan dia? Ada tak dalam hati dia tu Allah Ta'ala? Ini persoalan besar. Dia yakin tak joki dia ke Allah Ta'ala? Dia yakin tak nyawa dia ni dipegang oleh Allah Ta'ala? Dia yakin tak masa depan ni dipegang oleh Allah Ta'ala? Kan? Tak apa dah. Dan ahli dalam politik ni sebagai ahli kekal seumur hidup kan? Ahli kekal seumur hidup, ahli parti. Boleh jamin ke kita? Boleh jamin ke? Ada siapa ngeban? Kan? Jaminan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini Imam Syekh Qutb tuan-tuan. Syekh Qutb sebut ada satu istilah. Dia kata ini berlaku manusia silap baca ni. Bila dia dapat nikmat, dia silap baca. Sebab dia kata, fahaza tasawwurul insan lamma yabtalihi Allah bihi min ahwali wa min bastat wa khabar. Dia dua istilah tuan-tuan. Syekh Qutb ni dalam tafsir dia kadang-kadang dia cenderung nada sufi. Sebab istilah dia pakai dalam istilah ni, dalam tafsir ni, dia kata kesilapan penilaian insan dalam soal nikmat harta yang Allah bagi ni, dia silap menilai, silap baca sebab apa? Dia silap dalam memahami min ahwal. Ahwal ni apa? Kita ni siapa? Silap baca. Kita ni kokar kau tak kokar? Silap baca. Kita ni berapa lama? Kalau boleh selama-lama, silap baca. Tak ada kokar. Yang kedua tu ahwal. Yang kedua basat. Basat ni apa? Basat ni ialah kita dalam hidup ni bergantung kat siapa? Orang kaya bergantung kat duit. Sampai masa terlantar atas kati, apa guna duit ni? Apa guna makanan lazat? Expired. Penggunaan duit tu ketika kita berada dalam keadaan sedemikian. Lepas tu kita nak bergantung kat siapa? Ini basat dipanggil. Ini istilah basat ni istilah sufi. Ya. Kita akan bahas bab ni sesi akan datang. Saya nak jelaskan Syekh Qutb kata manusia silap dalam membaca kehidupan atas dunia ni sebab yang pertama sekali dia silap membaca siapa dia. Dia tak kenal diri dia. Itu satu. Yang kedua, sebab berlaku kesesatan ini dia kata wa min basat, dalam hidup nak bergantung kat siapa? Kita diajar lagi. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah kurniakanlah kepadaku isteri-isteri yang baik, anak-anak yang soleh kan, dan keturunan-keturunanku yang soleh. Sebab yang boleh create darah kita soleh ni bukan kita. Disiplin yang kita pakai dengan Allah Ta'ala itu yang akan diwarisi oleh anak dan cucu cicit. Itu sebab disebut dalam siri-siri keturunan orang Islam, salehnya bapa dan datuk dia akan turun ke anak. Kalau senteng kepala abah kepala datuk, anak cucu lagi senteng pada dia. Itu maksud dia. Di mana kita letakkan harapan pergantung kita ke dunia ni? Ke Allah. Betul tak? Ini satu. Basat. Yang kedua, kesilapan berlaku ialah qabat. Ketika kita diuji dengan kesedihan, duka cita, malang dan seumpamanya, bagaimana rasaan kita? Berapa ramai orang yang bisnes tak jadi bunuh diri. Antaranya terjun Jabatan Pulau Pinang. Sepeh pendek mati ni kan, mampu ni kan selesai. Hidup ni bukan hanya atas dunia ni. Hidup ni ada
Fasa kedua, dalam kubur dan mahsyar. Tak. Suntuk akar. Depression. Terjun. Mati. Selesai ke masalah? Bunuh diri ni kufur, tuan-tuan. Waliyahzubillah. Sebab apa hukum bunuh diri ni kufur? Sebab Allah sifat dia yuhyi wa yumit. Kuasa menghidup, kuasa mematikan tu mutlak milik dia. Tiba-tiba Allah beri kau amanah nyawa, kau pergi cabut nyawa kau tanpa izin Allah Ta'ala. Ini kau Allah Ta'ala kau buat ni. Tak nampak. Yang penting settle. Apa yang settle entah. Ya, ini kesilapan bacaan dalam konteks yang kedua dipanggil qabad. Dalam ketika kita diuji, bimbang, takut dalam keadaan suasana yang mengerikan, mana kita menghadap? Ya, kalau zaman-zaman dulu, zaman Kemini Himrin, Muhammad dia, kita ada tunggu kita beri peringat amalnya. InsyaAllah tangan anda daripada Allah Ta'ala dah. Kan? Bola kampung ni, ingat zikir, baca ni, baiknya, amalnya. Tunggu dulu. Tuan uji matahir. Siapa tak kena? Kan? Dapat bergantung kita. Dia nunjuk kita jalan kembali kepada pertolongan Allah. Hari ni kita bergantung ke duit. Teralik, tusin tak guna duit tu dah. Tapi bila bergantung dengan Allah Ta'ala dalam keadaan terlantar, hati masih berhubung dengan Allah. Allah. Kau uji aku, wahai Allah. Aku redha. Aku tak beranjak. Kalau ni kesudahannya, aku terima. Kau senang tu, Muhammad dia. Ini fi halil qabad. Dalam keadaan situasi kita diuji dengan tekanan seperti ini, macam mana hubungan hati kita dengan Allah. Dua benda ni kata Syekh Qutb. Basat dan qabad ni dalam konteks kehidupan iman seorang insan atas dunia ni, kalau tak jelas, maka tafsiran dia kepada dunia ni akan meleset. Dia akan salah dalam membaca dunia. Dia akan mengapu. Dia akan pilih jalan yang sesat. Ya? InsyaAllah, inilah maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Ingat, kata Allah Ta'ala, apa yang kau buat atas dunia ni semua dalam rekod. Kau tak boleh nak kelentong. Ya? Jadi sikap pula daripada kita dengar benda ni, tu benda tadi. Basat dan qabad. Kita akan bincang pada sesi yang akan datang. Sebab persoalan istilah basat dan qabad ni istilah yang melibatkan batin kita. Yang bersifat dalaman hati kita. Pergantungan kita dengan Allah. Selesai benda ni, insya-Allah. Di mana campak pun, kita tak akan terbuang. InsyaAllah. Sebab kita akan tetap bersama Allah. InsyaAllah. Ini mesej surah ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Yang ini penjelasan tentang dua istilah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah.